Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Wow, ini dia saya boleh katakan sebagai ajaran songsang sahabat-sahabat semua. Ya, apa yang berlaku sahabat semua hari ini kita boleh nampak ya. Perikatan Nasional yaitu PAS telah pun melancarkan logo tema Hari Kebangsaan. Ini semakin songsang dan menyesatkan. Sepertinya mereka menganggap sekarang ini ada dua kerajaan persekutuan. Satu kerajaan persekutuan yang sah, satu lagi kerajaan persekutuan di bawah pembangkang. Jadi kita boleh nampak sahabat semua, kenapa saya memberikan pandangan seperti ini. Sebab kalau kita lihat perkara ini tidak pernah berlaku dalam sejarah kita. Kalau kita lihat di era pentadbiran Barisan Nasional, ya walaupun ada dua kerajaan negeri di bawah pembangkang ketika itu yaitu Pulau Pinang dan kita boleh lihat juga sebagai Selangor, tetapi tidaklah ya Pakatan Harapan tidaklah melakukan perbuatan yang menyesatkan, perbuatan yang seolah-olah mencabar kerajaan persekutuan sehingga ia membuat logo tema Hari Kebangsaan mereka sendiri. Ini tidak pernah dilakukan oleh kerajaan pembangkang ketika itu di bawah kerajaan Barisan Nasional maupun Perikatan Nasional sahabat-sahabat semua. Tapi hari ini kita boleh nampak ya parti PAS ini semakin songsang. Ya, parti PAS ini semakin menyesatkan sahabat-sahabat semua. Ini pandangan saya. Sebab apa yang berlaku kita boleh nampak dengan mereka sudah pun melancarkan ya. Mereka melancarkan logo tema Hari Kebangsaan yang tidak selari dengan kerajaan persekutuan. Walaupun kita berbeza pandangan, berbeza politik, tapi kenapa ya sehingga sebegini rupa perangai ya yang ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin Islam ini, sedangkan kononnya mereka daripada parti Islam, tetapi tindakan mereka sahabat-sahabat semua amatlah memalukan sehingga ya ada walaun ya membuat satu pengakuan ya, pengakuan katanya aku pun walaun juga. Ini kata-kata daripada warganet, tapi tidaklah se-ekstrim sehingga kan logo Hari Kebangsaan pun mereka lancarkan sendiri ya, mereka buat sendiri dan akhirnya tindakan daripada PAS Bersatu dan Perikatan Nasional ini mendapat kecaman daripada warganet dan juga rakyat Malaysia. Jadi tidak pernah berlaku di mana-mana negeri pembangkang yang beria-riah mahu menggunakan logo dan tema Hari Kebangsaan berbeza dengan peringkat persekutuan. Nah, ini salah satu kata-kata daripada seorang warganet. Namun lain pula halnya dengan Perikatan Nasional yang mahu menggunakan logo dan tema Hari Kebangsaan mereka sendiri di 4 negeri di bawah pentadbirannya. Semalam pemuda PN melancarkan logo dan tema sambutan Hari Kebangsaan PN sama ada digunakan dalam acara ucapan pimpinan PN khususnya peringkat pemuda dan parti yang bernaung di bawah blok pembangkang itu. Ketua Pemuda PN Ahmad Fadli Sari berkata pihaknya juga tidak menolak kemungkinan kerajaan negeri yang ada di bawah PN yaitu Perlis Kedah Kelantan dan Terengganu juga akan menggunakan tema sama, tapi beliau katanya tidak boleh bercakap bagi pihak kerajaan negeri. Sebelum ini Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi mengumumkan Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan diangkat sebagai tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Selain itu juga kata Fahmi logo Malaysia Madani diangkat menjadi logo rasmi sambutan Hari Malaysia ini 2023 yang memiliki reka bentuk logo yang unik dan simbolik dengan tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara. Walau bagaimanapun orang ramai rata-rata mengecam tindakan Perikatan Nasional yang mempolitikkan sambutan Hari Kebangsaan termasuk dalam kalangannya mengaku penyokong Perikatan Nasional. Aku pun walaun gelaran umum bagi penyokong PAS tapi taklah se-ekstrim itu. Ini salah seorang penyokong daripada walaun ini. Esok lusa nak tubuh negara sendiri pula ke? Move on lah katanya. PN kena patriotik lah, tak perlu buat benda tak ada faedah. Sudah-sudahlah, tanda-tanda rasa besar diri dah mula ada tu. Dengarlah suara kami pengundi PN ini. Demikian antara komentar warganet termasuk kalangan pengundi dan penyokong Perikatan Nasional. Itu antara keluhan dan juga kekecewaan ya daripada penyokong mereka sendiri yang sepertinya saya katakan tadi bahawa seolah-olah ya kita sekarang ini mempunyai dua kerajaan persekutuan ya kerana kesombongan, keangkuhan daripada pimpinan PAS, Parti Perikatan Nasional khususnya, ya sehingga ya mereka sanggup membuat perkara-perkara
yang membuatkan warganet, membuatkan rakyat marahin di luar sana mengecam tindakan songsang daripada Patipas ini, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini sekali lagi saya mau kita mendengar ya satu lagi kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, apa yang seringkali difitnah, seringkali dituduh kononnya Islam terancam dan sebagainya. Ini antara kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya Islam terus dimartabat, hak orang bukan Islam turut dipelihara. Inilah dia sahabat-sahabat semua, yang kenyataan yang saya percaya satu kenyataan yang tepat menggambarkan negara kita adalah sebuah negara yang berbilang kaum. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memastikan Islam sebagai agama persekutuan terus dimartabatkan, selain menyediakan peruntukan mencukupi bagi penganjuran program latihan dan pemahaman Islam. Pada masa yang sama, Anwar turut memberi jaminan bahwa setiap hak warga negara bukan Islam kekal terpelihara serta mereka akan sentiasa disantuni dan mendapat keselesaan hidup. Dan lagi, saya akan memastikan dan akan terus mengulangi di negara ini, Islam adalah agama persekutuan. Saya akan terus mempertahankan akidah dan menegakkan agama ini, terus mempromosikan Islam dan menyediakan peruntukan mencukupi. Sokongan untuk latihan, pemahaman serta pelaksanaan program Islam, katanya. Perdana Menteri berkata demikian ketika merasmikan Majlis Tilawah dan Menghafal Al-Quran peringkat antarabangsa yang ke-63 tahun di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur malam tadi. Turut hadir juga adalah isteri Perdana Menteri, Dr. Wan Azizah Wan Ismail, dan juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Sementara itu, Anwar juga berkata, Islamofobia yang berlaku di dunia adalah disebabkan pihak tertentu yang mempunyai pemikiran yang dangkal terhadap Islam. Sebab itu, bila berlakunya kebakaran Al-Quran di Sweden, selain daripada mengecam, saya ambil keputusan mengarahkan jabatan dan menerbitkan Al-Quran untuk diterbit dalam semua bahasa termasuk bahasa Sweden. 1 juta Al-Quran untuk disebarkan di Malaysia dan juga seluruh dunia. Jadi katanya 15.000 Al-Quran telah dihantar ke Sweden untuk disebarkan ke universiti dan juga pusat pengajian supaya mereka dapat menilai dan membaca. Dan bagi saya, bagi kerajaan, langkah ini adalah munasabah untuk memberikan kefahaman kepada mereka, katanya lagi. Itu antara kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selain itu, Anwar juga berkata dia dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akan membincangkan langkah-langkah susulan bagi menangani isu Islamofobia di New York bulan hadapan. Ya, mengenai ini, Anwar berkata ia adalah platform yang bukan saja menjurus kepada tilawah dan hafazan Al-Quran, tapi juga usaha mengingatkan kefahaman terhadap kitab suci itu. Dia berkata umat Islam harus mendalami dan menghayati Al-Quran agar mampu memberi penjelasan dan pencerahan kepada rakyat yang berbilang kaum dan agama di negara ini, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi terbaik ya, itu antara pencerahan ya daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ya berkaitan dengan perkara ya yang sedang berlaku, dan khususnya ya Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat satu kenyataan bahwa dia akan terus memartabatkan Islam, tapi tuduhan demi tuduhan dilakukan oleh pihak pembangkang hari ini. Katanya siapa yang melawan mereka melawan perjuangan Islam. Inilah ya yang dikatakan sebagai satu kita boleh anggap sebagai satu penunggangan terbesar ya sahabat-sahabat semua. Penunggangan terbesar. Jadi sampai di sini saja apa yang saya ingin kongsikan, tapi sebelum saya akhiri sahabat-sahabat semua, saya ingin menunjukkan satu pages ya, ini page daripada Orek Nopo yang baru saja dibuka. Jika Anda mau buat ataupun mau menyokong channel ini, Facebook page ini Anda boleh like dan juga ataupun follow, yang mana ini antara gerakan yang sedang dibuat oleh rakyat Sabah, khususnya rakyat Borneo ya, untuk menyatakan bahwa Borneo tolak Patipas. Ini antara gerakan yang akan kita lakukan dalam masa kesemasa ini sebelum PRU ataupun PRN yang akan datang. Sebab kita mahu untuk di Borneo ini, kita tidak mahu Patipas ini akan terus ya bertanding ataupun ya menyesatkan orang Sabah. Ya, kita sudah aman damai. Ya, perbezaan agama di Sabah kita tidak ada masalah, sahabat-sahabat semua. Keluarga saya sendiri, ya kita ada pelbagai agama.
berbagai bangsa di dalam keluarga. Ya, ada keluarga yang berkawin dengan Muslim dan menganuti agama Muslim, ada juga yang menganuti keluarga yang berkawin dengan orang India, menganuti Hindu dan sebagainya. Begitu juga dengan berkawin dengan Cina dan juga menganuti agama seperti Buddha. Ya, kita di Sabah, sahabat semua, khususnya di Borneo, ya, adalah sebuah negeri, wilayah yang saling menghormati di antara satu sama lain. Jadi apa yang kita mau pastikan agar supaya Patipas tidak bertapak di negeri Sabah ataupun di Borneo ini. Kita akan melakukan gerakan anti-PAS, gerakan tolak Patipas di Sabah. Sebab kita tahu walaupun secara diam-diam mereka sedang melakukan gerakan mereka untuk terus menguatkan parti mereka di Sabah, tapi rakyat Sabah kami akan pastikan rakyat Sabah tidak akan menerima parti ini. Sebab kita tahu ya, apabila seperti mana yang berlaku di Kelantan, apabila mereka berkuasa kita boleh nampak agama ditunggang, agama menyesatkan. Katanya siapa yang akan melawan mereka adalah musuh perjuangan Islam. Sahabat-sahabat semua, ini bagi kami di Sabah adalah satu perkara yang amat serius ya. Jadi kita mau Patipas ini tidak akan bertapak di Borneo, khususnya di wilayah Sabah, di negeri Sabah ini, sahabat-sahabat semua. Kami akan pastikan PAS tidak akan bertapak. Ajaran songsang daripada PAS ini tidak akan masuk ke dalam setiap rakyat di negeri Sabah. Kita tahu mungkin hari ini mereka tidak punya suara karena mereka tidak punya kuasa. Tapi kita tahu, kita boleh nampak seperti mana yang berlaku di Kedah. MB-nya begitu lancang mulutnya. Kononnya kuat mengkritik, tapi kritikannya semua itu, sahabat semua, penuh dengan makian. Ini bukan sifat sebagai seorang Islam, sahabat-sahabat semua. Kita tidak mau perkara-perkara seperti ini merosakkan rakyat Sabah, merosakkan keharmonian di negeri Sabah, sahabat-sahabat semua. Ini pandangan saya dan ini ya komitmen kami orang Sabah untuk menolak parti PAS di negeri ini, khususnya di Borneo ini, sahabat-sahabat semua. Jadi bagi sahabat-sahabat semua, Anda boleh cari ya Facebook page Orek Nopo, dan Anda boleh nampak dia punya cover page dan juga Borneo Tolak Patipas. Jadi Anda boleh support pergerakan ini supaya, dan juga Anda boleh share apa-apa kandungan supaya kita boleh kongsi bersama tentang kesesatan, tentang kosongsangan, tentang keangkuhan, kebobrokan daripada parti ini, sahabat semua. Ingat, kami tolak PAS bukan karena agama, karena kami tahu parti PAS bukanlah agama. Itu dia. Jadi terima kasih sahabat semua kerana bersama dengan Orek Nopo Channel. Sehingga itu, sekiranya Anda mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti walaun-walauntit lebay-lebay dan juga geng sapu bersih apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja pada Orek Nopo Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.